Assalamualaikum. Hai, nama saya Nasyafika binti Hairul Anwar. Nombor matrik saya 209099. Hari ini saya akan bertanya kepada Mama Hairul Syafiq tentang 3 perbezaan komunikasi verbal perempuan. Tiga perbezaan komunikasi verbal perempuan. Sekumpulan wanita boleh bercakap pada masa yang sama kerana wanita bercakap dan mendengar lebih pantas berbanding lelaki. Wanita bercakap dalam nada yang lebih perlahan serta menggunakan pitch dan lenggok untuk menekankan sesuatu. Nada percakapan lelaki lebih kuat dan menggunakan kelantangan untuk memberi penekanan. Dalam perbualan, wanita suka membuat perkataan berkaitan, lelaki pula suka berdebat. Bagaimana pula dengan 3 perbezaan komunikasi verbal lelaki? Sekejap. Tiga perbezaan komunikasi verbal lelaki. Lelaki lebih cenderung membuat keputusan sendiri berbanding wanita memilih kata sepakat. Lelaki mahu menyelesaikan masalah dengan cepat dan selalunya tidak mengkaji situasi sepenuhnya. Lelaki cuba untuk membetulkan keadaan dan memberi nasihat. Terima kasih Muhammad Hairul Syafiq kerana sudi meluangkan masa interview bersama saya. Sama. Assalamualaikum Aziz Azlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang anda faham tentang komunikasi bukan verbal dan beri 3 perbezaan komunikasi bukan verbal antara lelaki dan perempuan. Okey, apa yang saya fahami tentang komunikasi bukan lisan ialah kita memberi tumpuan kepada semua yang berkaitan pergerakan yang kita buat dengan otak kita semasa meluahkan fikiran dan emosi ketika ini. Jenis komunikasi ini boleh berlaku secara sukarela. Sebagai contoh, semasa kita bercakap dengan seseorang, kita dapat membuat tanda-tanda kagum dengan ciri-ciri wajah kita kerana kejutan bahawa kandungan berbualan menyebabkan kita. Sebaliknya, ini juga mungkin melakukan pergerakan dan suara untuk menyatakan idea dan emosi secara sukarela. Beberapa norma komunikasi verbal juga berlaku dalam hal ini, kecuali pandangan yang dalam hal ini harus memperhatikan gerak isyarat yang dibuat oleh penutur. Perbezaan antara lelaki dan perempuan pula ialah lelaki lebih tenang dan lebih banyak mencerap berbanding bercakap. Dia juga sentiasa memastikan diri berada pada tahap yang terbaik dan lebih banyak memerhati situasi sekeliling. Lelaki juga banyak menggunakan pergerakan badan apabila menjelaskan sesuatu perkara berbanding perempuan. Perempuan pula mereka lebih mudah untuk memparmelkan pelbagai ekspresi wajah. Contohnya ketika gembira, marah dan sedih. Perempuan juga lebih menjaga penampilan untuk kelihatan lebih kemas dan teratur. Sebagai kesimpulan, kita dapat mengatakan bahawa komunikasi nonverbal walaupun tidak menjadi yang paling relevan dalam masyarakat, memiliki kepentingan mendasar di dalamnya dan harus dipertimbangkan lebih dalam perbentukan individu dari tahap perkembangan remaja. Itu saja. Terima kasih Aziz Azlan. Apakah 3 perbezaan harapan antara lelaki dan perempuan dalam konteks hubungan interpersonal? Bagi lelaki, satu strategi remaja lelaki menaikkan hubungan interpersonal melalui komunikasi antarkan komputer dengan pasangan melain jatinah lelaki kepada perempuan. Seterusnya, strategi remaja lelaki meningkatkan hubungan interpersonal melalui online dengan pasangan yang sama. Itu lelaki kepada lelaki. Nombor ketiga, tahap hubungan interpersonal dalam talian ialah 1/82 tambah 0.21. Strategi kesinggungan hubungan melalui email tambah 0.10. Strategi pendarahan pendirian personal tambah 0.05. Strategi memenuhi kepuasaan rakan seimbang.
perempuan, strategi remaja perempuan meningkat hubungan melalui online dengan pasangan melainkan jantina perempuan kepada perempuan. Seterusnya, kedua, strategi remaja perempuan meningkat hubungan interpersonal melalui online dengan pasangan yang sama jantina, perempuan kepada perempuan. Yang ketiga, terhadap hubungan interpersonal dalam talian ialah 1.55 tambah 0.22. Jadi, kesinambungan hubungan melalui email tambah 0.05. Strategi mendedahkan ke diri 105. Strategi meningkatkan hubungan interpersonal dalam talian dalam kalangan remaja personal tambah 0.07. Strategi mewujudkan persamaan nilai atau persefahaman. Maka emotikon tambah 0.05. Strategi pendedahan pendirian keluarga. Strategi tarikan impersonal melalui nama samaran. Saya Zubairi bin Asri. Nombor matrik saya 209097. Saya ingin bertanya kepada rakan saya tentang 3 perbezaan strategi membina hubungan interpersonal antara lelaki dan perempuan. Apa pendapat Eri tentang strategi itu? Pendapat saya tentang 3 perbezaan strategi membina hubungan interpersonal antara lelaki dan perempuan ialah bagi lelaki, yang pertama, kebanyakan lelaki membina hubungan interpersonal dengan mencari alasan untuk bertemu dengan seorang yang baru. Kerana bagi mereka, semakin kerap mereka berjumpa dengan orang itu, semakin tinggi tahap makna interaksi. Yang kedua pula, lelaki mempunyai hubungan dengan lebih yakin apabila meluahkan fikiran dan perasaan mereka dengan penuh hormat dan sesuai. Yang terakhir, bagi lelaki, adalah mereka belajar untuk berempati, untuk menumpukan perhatian kepada pembicara, mendengar serta merasakan kesakitan orang lain dan tidak menunjukkan solidariti. Okey, bagaimana pula dengan wanita? Bagi wanita, pada pendapat saya, yang pertama, wanita ini membina hubungan interpersonal dengan lebih suka mencari masa untuk berjumpa dan pergi ke tempat yang menarik untuk berkongsi minat dan bertukar pandangan kepada rakan yang lain. Yang kedua, mereka bersikap jujur dan terbuka supaya mereka merasa ikhlas dan mula percaya mereka sebagai balasan. Yang terakhir, strategi wanita dalam mendekati orang adalah dengan menumpukan lebih perhatian pada pandangan bersama supaya dapat membina lebih banyak persamaan kerana ia dapat menampakkan diri mereka dengan cara yang berbeza. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Eri. Assalamualaikum. Cik Liana, saya ingin menanyakan topik yang berkaitan interpersonal. Bolehkah Encik Liana bagi tiga perbezaan menguruskan konflik antara lelaki dan perempuan? Boleh. Sini saya ingin menyatakan perbezaan dalam pengurusan konflik antara lelaki dan perempuan. Ada perbezaannya. Contohnya pertama, lelaki akan lebih suka menyelesaikan atau menguruskan konflik yang mereka ada lebih secara individu, lebih bersendirian. So, diorang akan mengambil masa untuk mereka sendiri untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan baru akan menguruskannya dengan mereka punya sendiri. Berbeza pula dengan perempuan. Kalau perempuan, dia akan berbincang atau menanyakan dengan orang sekelilingnya untuk mendapatkan pendapat atau lebih senang mendapatkan keputusan yang sebetulnya lah. Kalau dari segi komunikasi pula, lelaki ni dia lebih dalam kategori sunyi lah, lebih senyap lah. So kalau dari konflik dari segi komunikasi, dia akan ambil me time dia sendiri, iaitu masa dia macam mana nak settlekan, macam mana nak selesaikan tanpa bantuan. Tapi kalau perempuan, dia lebih dalam komunikasi untuk orang sekeliling. Dia lebih percaya orang sekelilingnya dapat selesaikan masalah daripada diri dia sendiri. Itu yang dapat membantu dia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terima kasih atas perkongsian Cik Liana.